Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan teruskan sesi pelajaran kita untuk subjek tafsir untuk tahun 6. Pada hari ini kita akan membicarakan surah Al-Fajr ayat 1 hingga 14 sahaja. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama membaca surah dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, menyatakan makna dan isi kandungan surah. Okey, murid-murid boleh merujuk pada buku teks tafsir surat 10 hingga 13. Okey. Seterusnya, aktiviti kita pada hari ini, yang pertama, murid mendengar dan melihat video keterangan guru yang kita buat sekarang ni, dan seterusnya murid membuat latihan berdasarkan keterangan guru. Okey, baik. Kita terus masuk pada isi kandungan pembelajaran kita hari ini. Surah Al-Fajr ayat 1 hingga 14. Okey, Ustaz akan membacakan surah. Kemudian anak-anak boleh ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Okay, seterusnya kita tengok pada makna ayat. Okey, makna ayat. Ayat yang pertama, demi waktu fajar dan malam yang 10. Ayat yang ketiga, dan bilangan genap dan ganjil. Ayat yang keempat, dan malam apabila ia berlalu. Yang kelima, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah orang yang dapat diterima oleh orang-orang berakal. Yang keenam, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad. Okey, kita sambung pada ayat yang ketujuh. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dicipta seperti itu di negeri lain. Ayat yang ke-9, kaum Thamud yang memahat batu di lembah, iaitu lembah Qura ataupun Wadil Qura. Yang ayat ke-10, dan Fir'aun yang mempunyai binaan-binaan yang besar dan teguh. Yang ke-11, orang yang bermaharajalela di dalam negeri. Yang ke-12, lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri. Yang ke-13, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab. Yang ke-14, ayat yang terakhir hari ini, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Okey, habis tentang makna ayat. Seterusnya kita masuk pada isi kandungan yang ayat. Okey, seterusnya yang pertama, okey, pengenalan surah. Okey, surah ini diturunkan di Mekah, mempunyai 30 ayat, tapi hari ini kita hanya membicarakan ayat 1 hingga 14 sahaja. Okey, surah Al-Fajr bermaksud waktu fajar ataupun waktu pagi. Jadi awal pagi itu dipanggil waktu fajar. Okey, surah ini mengandungi kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul ataupun yang mendustakan perintah-perintah Allah, menolak dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Okey, surah ini juga membicarakan tentang ujian-ujian kepada manusia berbentuk kekayaan dan kemiskinan. Ini kisah dalam umat terdahulu bagaimana mereka kaya dan kemiskinan. Dan juga yang terakhir juga membicarakan tentang nasib manusia, celaka atau bahagia di akhirat. Okey, ini saling berkaitlah. Kisah umat terdahulu ni bagaimana Allah menceritakan tentang mereka, tentang ujian-ujian Allah berikan pada mereka, dan kemudian apa nasib mereka di atas perbuatan-perbuatan mereka. Okey, habis tentang pengenalan surah. Sebenarnya kita pergi pada sumpahan Allah.
Ada 4 perkara yang Allah bersumpah dalam surah ini, iaitu yang pertama waktu fajar itu sendiri, wal fajr, sebenarnya malam yang 10 malam. Sebenarnya bilangan genap dan ganjil, ini Allah juga bersumpah dalam ayat 1 hingga 2, 3, 4. Dan juga waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu malam. Okey, seterusnya. Okey, ini ringkasan tentang kisah tentang kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat tadi. Okey, kita tengok kaum yang dihancurkan, Nabi yang diutuskan, ciri-ciri kaum, balasan yang diturunkan. Okey, yang pertama kaum Ad. Okey, kaum Ad ini diutuskan Nabi Hud kepada mereka, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Dan ciri-ciri kaum Ad ini, mereka ini membina bangunan yang tinggi dan badan yang tinggi dan besar. Okey, ini salah satu ni, inilah ni Petra ni bangunan Petra ni. Mereka boleh bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi mereka boleh tebuk-tebuk gunung, bukit dan sebagainya untuk dibina bangunan. Dan akibat mereka mendustakan dakwah Nabi Hud, mereka menolak ajaran Nabi Hud, mereka mensyirikkan Allah, akhirnya Allah menurunkan angin yang kencang hingga memusnahkan kaum Ad. Tapi Allah sisakan, Allah tinggalkan binaan-binaan mereka supaya untuk kita ambil iktibar dan pengajaran bagaimana mereka yang kuat dan maju sebelum itu, tapi dihancurkan oleh Allah sebab mereka ingkar dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasul. Okey, seterusnya kaum Thamud diutuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam. Ini kamu boleh baca dah kisah yang famous, kisah unta Nabi Saleh kan. Dan bagaimana mereka sampai membunuh unta Nabi Saleh, padahal unta Nabi Saleh itu mereka yang minta. Akhirnya Allah berikan mukjizat, Allah kabulkan, kurniakan mukjizat pada Nabi Saleh, keluarkan unta daripada celah batu, tapi akhirnya mereka bunuh. Okey, ciri-ciri kaum Thamud ni, mereka mampu membina sehingga 1,700 bandar dari batu di Wadil Qura ataupun di lembah Qura. Mereka sama juga, mereka kaum yang maju dari segi teknologi. Mereka boleh buat bangunan-bangunan yang besar dan tinggi dan sebagainya. Tapi disebabkan akibat mereka ingkar di atas kata perintah Allah, akhirnya Allah seksa mereka. Allah turunkan azab pada mereka, suara tepikan yang kuat ataupun suara bertempik lah, tepikan yang amat kuat hingga menyebabkan mereka semua mati mendengar tepikan-tepikan tersebut. Okey, seterusnya Fir'aun. Okey, Fir'aun ni kaum famous. Fir'aun ni di Mesir. Kisah Fir'aun ni di Mesir. Allah utuskan kepada Fir'aun ni 2 orang Nabi, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Okey, kelebihan Fir'aun ni, dia mempunyai kerajaan dan tentera yang kuat. Memang waktu itu mereka Fir'aun ni bukan raja yang kuat dan mempunyai tentera yang kuat, tapi disebabkan ingkar dengan arahan Allah, akhirnya Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Ini peristiwa dia mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, di mana Nabi Musa belah Laut Merah tu, diikut dari belakang. Apabila Nabi Musa dan Bani Israel dapat seberang, akhirnya dia masih di dalam kawasan laut. Akhirnya laut tersebut bercantum kembali. Akhirnya Fir'aun ni lemas dan mati dalam kekufuran. Ini dalam muzium ada jumpa saintis ataupun ahli arkeologi jumpa kereta pedati kuda dan sebagainya. Akhirnya diletakkan di muzium. Itu bangkai Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Okey, jadi tamat pembelajaran kita hari ini. Tugasan untuk anak-anak pada hari ini hanya ada sedikit saja, iaitu salin nota ringkas berpandukan video. Tadi nota tadi itu, tapi tidak perlu salin surah dan makna ayat. Hanya tadi perlu salin pengenalan surah, salin subhanallah, dan juga tentang kaum-kaum yang disebutkan tadi. Okey, buat dalam buku tulis, buat di bahagian tafsir. Kan buku tulis ni kongsi tafsir dan hadis. Okey, wallahu alam. Sekiranya ada sebarang pertanyaan,
boleh hubungi Ustaz di talian-talian yang diberi ini, di media sosial dan di Telegram ataupun WhatsApp. Okay, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.